Hi, Assalamualaikum and salam sejahtera to all Form 5 student batch 06. So welcome back to my YouTube channel bagi part yang ke-13 kerja kursus akaun bagi tahun 2003. So I am Miss Lisa. So welcome back. So jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel Cikgu Pakar Kikiran by Miss Lisa, which is me. Okay, so untuk part yang ke-13 I akan continue pula berkaitan dengan pelarasan. Dan sekali dengan Journal Am lah. Okay, so yang mana pelarasan ni dia memang dah mention siap-siap dekat kita. Okay, untuk kita buat senarai pelarasan Journal Am Leja pelarasan. Ini adalah berkaitan dengan kita punya pelarasan. Okay, dan dia punya soalan pun sama. Dia dah mention dekat sini apa pelarasan yang perlu kita buat. So semua ni dah ada dah dekat dalam list kita. Okay, yang pertama dia suruh kita buat pasal inventory akhir. Yang kedua pasal susut nilai. Yang ketiga berkaitan dengan adanya bayaran pendahuluan 10% ke atas tempahan. Lepas tu kita ada berkaitan dengan kesilapan ketinggalan belanja prabayar dan juga belanja belum bayar. Okay, so sebelum I teruskan dengan kita punya perbincangan, so I nak share sikit berkaitan dengan I punya private online class, in a small group punya. Okay, yang mana sesiapa yang sedang mencari extra class for subject Maths and Account, so saya mengalu-alukan kepada adik-adik untuk join saya punya kelas. Okay, I ada dua level, iaitu kita ada Form 4 dan juga level Form 5. So you as a Form 5 student, you boleh juga untuk join kelas Form 4 untuk nak buat revision balik. Sebab SPM kan dia daripada Form 4 punya syllabus kan. Okay, so you boleh saja join. Okay, dan yuran sangat-sangat berbaloi, affordable, iaitu hanya RM38 untuk sebulan bagi setiap satu subjek. Okay, dan jika awak ada masalah dari segi timing clashing dengan timing jadual kelas saya, jangan risau. Tak ada masalah, awak boleh je tengok I punya video sama juga, sama. Jadi akan tengok macam seperti live class juga. Dan unlimited, you boleh tengok berulang-ulang kali. You join bulan 7, tiba-tiba bulan 12 you lupa topik tu. You nak revise balik, you boleh tengok balik video saya. Okay, so kira 38 kira sekali lah. Sekali dengan kelas, sekali dengan nota, sekali juga dengan video. Okay, so siapa yang berminat boleh join kelas saya dengan just terus saja pergi kepada WhatsApp number, ataupun you pergi dekat description bawah, you tekan saja link kat situ, you akan boleh terus direct kepada WhatsApp saya. Okay, so siapa yang berminat you boleh terus direct dekat saya. Okay, so itu saja untuk my private class. Okay, so now kita akan teruskan dengan next, iaitu berkaitan dengan pelarasan. Okay, untuk berkaitan dengan perasaan, tak susah pun, sangatlah senang. Okay, awak hanya tengok dekat soalan awak. Okay, dekat soalan awak muka surat muka surat 3. Dia ada bagi tahu kat sini berkaitan dengan maklumat pelarasan. Okay, so untuk yang pertama dia minta kita buat penilaian, tapi disebabkan sini the first thing dia minta kita senaraikan dulu pelarasan bagi pada tarikh imbangan. So you boleh senaraikan seperti inilah. Okay, so seperti inilah. So ini semuanya saya dah senaraikan dengan apa yang kita dapat daripada soalan ni. Saya macam ibarat macam copy balik lah, tapi adalah beberapa guideline yang you boleh follow. Okay, so dia adalah dia punya guideline. So awak kena detailkan sikit. Okay, contoh yang pertama dia minta kita buat penilaian inventory akhir. So untuk penilaian inventory akhir, okay, kat sini kita just nak bagi tahu berapakah nilai inventory akhir kita. Untuk nilai inventory akhir kita ni, awak just rujuk saja dekat lampiran kita yang kita buat pasal inventory, iaitu lampiran E, tak silap saya. Tak silap saya lah yang kita ada buat berkaitan dengan lampiran E. Sekejap ya, saya scroll. Lampiran E adalah muka surat muka surat 32. Okay, dekat muka surat 32 tu dia ada berkaitan dengan lampiran E. Awak just ambil saja nilai yang paling bawah sekali tu. So ini akan jadi sebagai inventory akhir awak. So awak just bagi tahu je lah. Okay, untuk inventory akhir awak berapa. So macam saya dapat 10,310. So ini kalau siapa tak buat lagi, tolong buat dulu. Tengok balik dekat video saya sebelum ni. Okay, so 10,350. So you just masukkan saja dekat dalam you punya pengiraan. So sini just 10,350. So this one tak ada apa-apa pengiraan, tiada debit kredit ke apa. Sebab apa? Sebab dia hanyalah berkaitan dengan inventory akhir saja. Sebab inventory akhir you akan masuk dekat both sides. Satu you akan masuk dekat akaun perdagangan untung rugi, satu lagi you akan masuk dekat PKK di aset semasa. Alright, okay, settle untuk nombor 1. Okay, nombor 2. Nombor 2 soalan dia ada mention kat sini, dia bercakap pasal
Aset bukan semasa disusun nilaikan mengikut kaedah garis lurus dengan kadar yang bersesuaian. Okey. So untuk aset bukan semasa, kalau kita ingat balik, kalau you buat dekat imbangan duga you last kali sebelum ni. Okey. Untuk imbangan duga you last kali, nilai lengkapan kita adalah sebanyak 63,000. So 63,000 lah yang kita perlu kira untuk susut nilai. Jadinya untuk kadar yang bersesuaian, awak boleh letak kadar di antara 10 ke 20%. Tapi kalau cikgu sekolah awak dah bagi tahu nak letak kadar macam ni, tolong ikut apa yang cikgu awak beri. Okay? So macam saya decide untuk letak sini sebanyak 10%. Dan lengkapan kita tadi semua orang sama kan? Lengkapan adalah sebanyak 63,000. Okay? So 10% tu adalah untuk setahun. Dan you kena ingat, awak sekarang ni buat account bukan untuk setahun. You buat untuk bulan Julai. Bermaksud you buat untuk sebulan saja. So macam mana kita nak kira? Dan sebabkan dia menggunakan kaedah garis lurus, so kita akan buat 10% darabkan dengan 63,000. Okay, kalau saya darab macam ni, bermaksud saya kira susun nilai untuk setahun. Tapi kita tak nak, sebab kita nak kira untuk sebulan. So sebab nakkan sebulan, I akan darabkan dengan 1/12. You nak bahagikan dengan 12 pun boleh. Okay, so you pun kira. Jadinya kat sini sebulan susun nilai awak lah sebanyak 525. Dan seperti biasa, you belajar perasan kan? Bila ada susun nilai, akan ada dua benda yang you akan record. Yang pertama, akan ada susun nilai iaitu di bawah kaedah, iaitu belanja. So bila belanja, nanti you akan masuk dekat apur. So belanja, you akan letak belah debit, maka you akan masukkan susut nilai yang mana jadikan dia sebagai belah debit. Sebab apa? Sebab dia belanja. Ni sebab dia, tulis sebab kenapa debit, sebab belanja. Okay, lepas tu pasangan dia apa? Iaitu susut nilai terkumpul. Ni semua orang tahu kan? Dah belajar pelarasan. Susut nilai terkumpul dia adalah item di bawah kontra. Kontra kepada aset bukan semasa. Aset bukan semasa adalah debit. Bila kontra, maka jadi jadi kredit. So that's why I akan kreditkan susut nilai bukan terkumpul. Okay, susut nilai terkumpul I jadikan sebagai kredit. So I terus masuk ke dalam journal. So bila buat journal kat sini, nampak I debitkan susut nilai lengkapan, I kreditkan susut nilai terkumpul lengkapan. So I terus masuk nilai 525 untuk susut nilai, yang mana kita akan masukkan dia ke dalam apur nanti. Manakala S&T kita akan masukkan ke dalam PKK. Nilai yang sama 525. So because this one is our first month. Okay, settle untuk SN. Ambil nilai lengkapan 63,000, darabkan dengan rate. Kalau you buat 15%, dah 15% lah. Tapi pastikan jangan tertinggal, darabkan dengan 1/12 ataupun bahagi 12. Sebab kita tengah buat untuk sebulan saja. Okay, settle berkaitan dengan nilai. Settle nombor 2. Okay, yang kedua. Yang kedua, dia ada bercerita pasal perniagaan mendapat tempahan khas daripada kelab dan persatuan yang sekolah tu bagi bulan Ogos dan menerima bayaran pendahuluan sebanyak 10%. Ingat lagi tak? 6 hari bulan ke 8 hari bulan. Okay. So, dia macam ni awak. Barang tu tidak deliver lagi. Kita tak bagi lagi barang tu. Okay. Jadinya, bila situasi itu berlaku, kita tak bagi lagi barang tapi kita dah terima duit. Maksudnya kita dah terima hasil tu terlebih dahulu. Maka kita panggil dia sebagai hasil belum terpoleh. Faham tak? So, kita akan jadikan kat sini, perniagaan mendapat tempahan khas daripada kelab dan persatuan bagi bulan Ogos 2023, bayaran pendahuluan adalah 10% telah diterima sebanyak. So, I nak awak pergi balik, tengok balik dekat soalan awak yang mana bertarikh 8 hari bulan. Okay. You tengok dekat 8 hari bulan tu berapa nilai yang awak terima. Macam hari tu, yang ni you all tengok dekat muka surat 15. Ambil nilai yang ni. So nilai inilah kita panggil sebagai salah satu hasil belum terpoleh. Tapi kita tak panggil dia hasil belum terpoleh. Sebab ini adalah jualan kan. You jual baju. Maka kita panggil sebagai jualan belum terpoleh. So saya masukkan nilai saya iaitu sebanyak 1,800. Okay. Dan bila berlaku jualan belum terpoleh, you terima hasil kan. Okay, I cerita sikit logik Hasil tu, you terima something yang in extra. Faham tak? Jadinya, you tak bagi lagi ke barang. Orang tu boleh tak nak cancel? Boleh. So, ibaratnya sekarang ni, you macam pegang duit orang, tapi tu bukan duit you lagi.
So bila you pegang, itu bukan duit you, itu adalah satu bebanan tau. Macam beban je nak pegang duit orang ni, bukan duit saya ni. Tiba-tiba dia cancel, kita bagi balik duit tu. Faham tak? Jadinya dia satu bebanan. So jualan belum terpulih, dia adalah kategori liability. Bila liability, kita akan letak belah kredit. Maka jualan belum terpulih, I masukkan dia, ni kredit I masukkan dia belah kredit. So untuk jualan belum terpulih, I letak dia belah kredit. Kenapa I letak belah kredit? I tulis reason dia. Sebab dia adalah kategori liability. Dan jualan, I akan letak dia belah debit. Kenapa reason dia? Jualan, kalau you ingat balik konsep update, jualan adalah kredit. Tapi bila berlaku jualan belum terpulih, kita tak boleh combinekan sekali. Sebab itu bukan jualan bulan Julai. Itu adalah jualan bulan Ogos. So, you tak boleh combine. So, bila you tak boleh combine, jualan tu terpaksa dikeluarkan. Jualan yang ekstra ni dikeluarkan. So, bila dikeluarkan menyebabkan jualan you berkurang. So, bila jualan you berkurang, asalnya jualan is credit. Tapi bila berkurang, maka dia debit. So, maka kita akan debitkan jualan, kita kreditkan jualan belum terpulih. So, itu journal arm kita. So, kita pun masukkan. Okay, 1,800 adalah untuk jualan dan kreditkan jualan belum terpulih. Sebab apa? Jualan semakin berkurang dan jualan belum terpulih adalah kategori liability. Itu reason dia. So, you pun masuklah nilai, ikut nilai you yang buku surat 15 tadi yang 10%. Okay? Settle. Okay. Okay, next seterusnya. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Dia minta kita buat, ada satu kesilapan ketinggalan. Ada benda yang kita tertinggal yang kita tak record lagi. Apa dia? Okay. Awak ingat lagi tak bila kita ada buat, kita bagi perkongsi A ada bagi pinjaman kepada perniagaan. Bila kita bagi pinjaman, bulan yang pertama dia dah kena bayar lah. Tapi kita terlupa record hari tu. Itu kira-kira ketinggalan. So macam mana kita nak buat? Okay. Bayaran balik pinjaman kepada perkongsi A. Letak nama perkongsi apa? Nama macam I ni Lofa. Macam tu. Okay. Bagi bulan Julai 23. Tak buat lagi. Telah dibayar tetapi belum diikutkan. Nampak? Dah bayar tapi tak record lagi. Okay. So apa yang kita akan buat adalah, kita kira dulu pinjaman. Kita kira berapa sebulan kita kena bayar. Okay. Awak pinjam RM15,000. Okay. Tapi kan you all, mungkin you all macam lupa kan berkaitan dengan pinjaman ni kan. Okay. Kita tengok balik soalan. Kita baca sama-sama apa dia kata. Untuk pinjaman, dia ada cakap kat sini. Ni. Perkongsi A memberi pinjaman sebanyak RM15,000 untuk beli lengkapan dan tempoh bayaran balik pinjaman adalah untuk 24 bulan. Kita bagi pinjam RM15,000, perniagaan tu kena bayar dekat perkongsi A sikit demi sedikit. Okay, selama 24 bulan. Jadinya, you pinjam RM15,000 tu, okay, you bukan kira faedah, you kira nilai yang kena bayar balik. You ambil RM15,000 dekat sini, you bahagikan dengan 24. Kenapa bagi dengan 24? Sebab awak nak tahu berapa bulan-bulan kita kena, perniagaan kena bayar kepada perkongsi A. So, you pun ambil kat situ, RM15,000 bagi 24. Dapatlah RM625. So, yang sepatutnya nilai yang perlu dijelaskan. Okay. Nilai yang perlu dijelaskan pada bulan Julai adalah sebanyak RM625. Tetapi kita lupa untuk masukkan. So, now kita nak kena masukkan. So, kita bayar pinjaman. Bila bayar pinjaman, pinjaman jadi makin sikit ke jadi makin banyak? Fikir. Makin sikit. Hari tu bagi RM15,000, dah bayar RM65. So, hutang perniagaan akan jadi makin sikit. Bila pinjaman berkurang, pinjaman is a liability you all. Betul. Bila hutang dibayar, liability kredit. Bila liability makin kurang, maka tempatnya di mana? Di debit. Maka pinjaman kita letak belah debit. Kenapa letak belah debit? Sebab liability dah menjadi berkurang. Dan kita bayar pakai duit dalam bank. So, duit dalam bank is asset. Asset sepatutnya debit. Betul tak you all? Betul. Okay. So, bila bank semakin berkurang, aset semakin berkurang. Asalnya debit. Tapi bila aset semakin berkurang, maka tempatnya berada di belah kredit. So, as a conclusion, kita akan debitkan pinjaman, kita kreditkan bank dengan nilai RM625. So, you pun
buatlah journal. Pinjaman dibelah debit, bank dibelah kredit. Masukkan. So you masuklah amount 625 di sini. Siap. So you masuklah. Merekod bayaran balik ansuran pinjaman yang tertinggal record. Yang you tertinggal record itu, now you nak recordkan dia. Macam tu. Okay. Senang je. Tak susah pun. Antara pelan yang senang. Kerja khusus. Saya pernah jumpa. Okay. You boleh buat. Alright. Okay. Next. Kita pergi nombor 4. Okay. Nombor 4 dia suruh kita buat berkaitan dengan belanja prabayar. Belanja prabayar adalah belanja yang mana sekarang ni awak tengah buat bulan Julai. Tiba-tiba awak bayar untuk bulan 8, bulan 9, bulan 10. Ada kan? Ingat tak kita buat insurans? Yang insurans hari tu kita ada buat tau. Yang mana kita bayar in advance. Kita bayar cepat. I tak ingat lah nombor berapa hari tu. Ada. Kita belajar pasal yang kita bayar terus untuk 6 bulan tak silap saya. Muka surat berapa? Ni. Muka surat 19. Muka surat 19. Okey. Yang mana membayar insurans. Membayar insurans adalah sebanyak, ni hari tu I tersilap. Patut sebenarnya ni bukan 800 ini sebanyak 1000. Kenapa 6 bulan, setiap bulan is 200. Okey, I bayar 6 bulan. Tapi sekarang ni baru bulan Julai. Julai adalah baru sebulan. So kiranya untuk bulan 8, 9, 10, 11, 12 dia akan jadi sebagai prabayar sebab kita bayar in advance. Jadinya untuk bulan Julai cuma 200 saja. So untuk prabayar adalah start daripada bulan Ogos sampai bulan Disember, which is for 5 months. So untuk 5 bulan bermaksud 200 darabkan dengan 5 bulan, maka dapatlah 1000. Ini bukan 800, saya minta maaf. Maka kat sini you akan letakkan dia sebagai 1000. Okay, 1000 sebagai insurans prabayar. So you masukkan kat sini. Membayar insurans untuk 6 bulan sebanyak, berapa? You bayar sebanyak 1000. Macam I punya 1200. Tetapi adanya insurans prabayar yang 5 bulan tu adalah sebanyak 1000. So yang 1000 ni yang I kena adjust. Okay, so apa yang I akan buat adalah, insurans adalah belanja. Bila ada prabayar, kita tak boleh kumpulkan sekali. Kita kena keluarkan dia. So, bila belanja berkurang, bila kita keluarkan menyebabkan belanja berkurang. Belanja is actually debit tau. Debit. Tapi bila kita tolak dia, bila kita kurangkan dia, dia akan jadi belanja berkurang. So, bila belanja berkurang, maka insurans akan jadi belah kredit. Maka insurans I akan letak dia belah kredit. Kenapa letak belah kredit? Sebab dia jadi kurang. Okay. Insurans I letak kredit. Reason dia sebab belanja berkurang. Dan insurans prabayar I letak belah debit. Kenapa I letak belah debit? Sebab insurans prabayar dia adalah kategori aset. Aset kan debit. Jadinya journal kita adalah insurans prabayar you masuk belah debit, insurans you masuk belah kredit. So itulah journal you. Insurans prabayar adalah belah debit is 1000. Insurans I akan letak belah kredit sebab menyebabkan insurans I berkurang. So you masuklah insurans prabayar, insurans merekodkan insurans prabayar. Okay, tak apa, last sekali I bagi you screenshot. Okay. Okay, settle untuk nombor 5. Okay, lepas tu the last part dia minta kita buat 2 item yang masih lagi belum bayar. So kita create 2 item. Apakah 2 item tersebut? Okay, item yang pertama, kan ada faedah terpinjaman. Faedah terpinjaman tak bayar lagi. So kita pun kena kira lah macam mana kita nak kira dia. You baca balik dekat soalan yang mana dia kata kat situ, pinjaman faedah akan dibayar. Kalau ikut based on ikatan perjanjian you all, faedah atas dibayar, pinjaman dibayar adalah sebanyak 6% setahun. Setahun tau. Ingat sekarang awak tengah buat untuk sebulan. So macam mana awak nak kira dia? So you akan ambil pinjaman adalah 15,000. Berapa persen? Adalah 6%. Kalau I terus darab macam ni, I dapat untuk setahun. I tak nak setahun, I nak sebulan. So bila nak tahu sebulan, I akan darabkan dengan 1/12. So I pun buat 15,000 darab 6%, darabkan dengan 1/12. Maka dapatlah 75. So ini nilai semua orang sama. Okay. So apakah debit kredit dia? Faedah atas pinjaman kan belanja. Bila belanja maka I masuk belah debit. So faedah
atas pinjaman, I letak belah debit. Reason? Sebab belanja bertambah. Satu lagi, I tak bayar lagi kan? Tak bayar lagi. Bila tak bayar lagi, kita panggil dia sebagai faedah atas pinjaman belum bayar. Faedah pinjaman belum bayar, maksudnya you berhutang lah. Bila berhutang is a liability. Bila liability belah mana? Credit. So as a conclusion, journal arm kita debitkan faedah atas pinjaman, kita kreditkan faedah atas pinjaman perkongsi A belum bayar. You masuk nilai dia. So 75 debit, 75 kredit. Siap. So itu journal. Okay. Base. Okay. Seterusnya, the last part sebab dia minta 2 kan, belum bayar. So lagi satu adalah berkaitan dengan belanja belum bayar, which is utility. Oh, by the way, I nak buat sedikit correction lah kot. I rasa hari tu I ada buat pasal bil internet, I tulis kat situ sebagai bil internet kan, I tukar jadi utility lah. Tapi tolong tanya cikgu awak untuk bil internet tu sesuai letak apa. Letak bil internet ke, letak utility ke, letak kadar bayaran ke, tolong confirmkan sebab cikgu awak yang akan tentukan markah awak. Okay. So kenapa I ambil utility ni sebagai belanja yang masih belum bayar? Sebab logik you all, bila you all dah start berniaga, mesti akan ada bil elektrik kan? Tapi kenapa dia tak bagi tahu apa-apa? Maksudnya dia tak bayar lagi lah. Dah bayar ke belum bayar ke, tetap kita kena record sebab kita nak declare perbelanjaan yang sepatutnya pada bulan itu. Jadinya you boleh letak any amount, berapa saja yang you rasa logik. Tapi kalau macam kedai agak mahal lah, pakai aircon lagi, lampu lagi, 7 jam, 8 jam, 12 jam kan. So saya ambil dekat sini bil elektrik, saya ambil lebih kurang dalam saya ambil 600. Okay. Sebab kedai saya kecil je kan, kedai saya kecil lah. Kalau you pun letak 1000 pun okey juga. Okay. Tapi tanya dengan cikgu awak berapa nilai yang sesuai. Okay. So sini I letak 600. Okay. Dan I belum bayar lagi. Okay. Jadinya apa debit, apa kredit? Utility belanja debit. Bila utility akan menyebabkan belanja bertambah. So that is the reason why I put on a debit side. Yang kedua, sebab tak bayar lagi, maka dia jadi sebagai utility belum bayar. Bila belum bayar, hutang maksudnya liability. Liability semakin bertambah. Liability belah mana? Credit. So I debitkan utility, I kreditkan utility belum bayar. So you masuklah amount yang you dah tetapkan. Nampak? Debit utility, kredit utility bayar. So I pun masukkan nilai. You ambil lah nilai yang sesuai untuk you. Lepas tu merecord utility yang belum bayar. Okay? So kalau nak screenshot silakan. So inilah journal arm perasaan yang you boleh buat. Tapi pastikan you buat dulu senarai pelarasan yang I buat macam ni. You boleh screenshot. Senarai pelarasan yang ini dulu, baru you teruskan dengan journal arm. Ada set journal arm, baru you boleh proceed kepada ledger pula. Okay? Boleh So far so good. Tak susah pun. Okay, buat slow, fokus. Yang penting kena fokus dan check dulu. Jangan nak buat kelang kabut tapi salah. Lepas tu kena redo. Okay? Buat dengan sentiasa sembang dengan cikgu sekolah awak supaya awak tak perlu buat benda tu berulang kali. Okay? Alright, saya rasa itu saja untuk video bahagian ni. So jumpa saya dekat video yang seterusnya berkaitan dengan ledger bagi pelarasan pula. Okay? So see you guys on the next video. Kita jumpa lagi. So jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel, like, share, and you have any questions, just terus saja direct komen dekat bahagian ruangan bawah. Okay? Tak perlu spam di WhatsApp saya ya. Memang saya tak sempat reply. Okay? Komen je dekat bahagian YouTube, bahagian komen. Okay? Okay, so itu saja. Thank you so much everyone. See you on the next video. Bye! Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye!